السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi menyambung siri kuliah kita pada malam ini yang bertajuk kisah Nabi Saleh alaihi salam dan juga kaumnya yang dinamakan sebagai Thamud. Pada minggu yang lepas kita dah bincangkan siri yang lepas berkenaan dengan Nabi Hud alaihi salam. Yang mana kita jangkakan mungkin kita akan dapat habiskan pada minggu lepas kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh, tetapi qadarullah yang telah mengambil masa sikit untuk kisah Nabi Nuh. Maka hari ini insya-Allah kita akan cerita tentang berkenaan kaum Nabi Saleh yang kisahnya tidak sepanjang kisah-kisah sebelumnya, tetapi insya-Allah jika berkesempatan juga kita akan ambil sedikit tentang muqaddimah berkenaan dengan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Baik, sebelum itu untuk maklumat sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita bersiaran seperti biasa menerusi 3 saluran. Yang pertamanya daripada kelas khas kita di Zoom dan juga kita bersiaran secara live di Live IFG Dr. Kamilin Jamilin Official, dan juga kita bersiaran secara live menerusi Facebook page Global Ihsan yang telah saya sharekan juga di page saya. Jadi mana-mana saluran sahaja tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton bersama dengan kita pada malam ini. Tujuan kita semua adalah untuk bersama-sama menimba ilmu dan pengajaran daripada kisah para anbiya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbit bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Yang mana setiap daripada kisah-kisah ini yang Allah telah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, semuanya adalah supaya untuk menetapkan hati kita orang-orang beriman ini dan juga supaya kita boleh mengambil pengajaran daripadanya. Sebab tu dalam kuliah-kuliah saya berkenaan dengan kisah-kisah para anbiya, kita akan tekankan sumber-sumber kita daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada dialog, ada apa-apa yang disebut dalam Al-Quran, kita akan cuba bacakan ayat tersebut supaya sahabat-sahabat semua tahu bila kita nak bercerita apa-apa sekalipun kisah para anbiya dulu, jangan kita tinggalkan sumber utama kita Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan tak boleh untuk nak kita cerita yang macam-macam, teori itu, teori ini, tetapi saya rasa benda-benda itu hanya daripada sudut sangka-sangkaan sahaja yang masih belum tetap. Seandainya benda itu jelas disebut dalam sumber Israiliyat umpamanya, maybe boleh dikongsikan bersama sekiranya tidak bercanggah dengan syariat Islam kita yang lain. Baik, kaum Thamud. Okay, so hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan kisah kaum Thamud. Kaum Thamud adalah satu kabilah yang masyhur, dinamakan sebagai Thamud kerana diambil daripada salah satu nenek moyang mereka yang bernama Thamud. Thamud adalah saudara kepada Judais, yang mana kedua-kedua ini adalah anak kepada Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Kan, Iram ni kita dah sebut dia adalah juga nenek moyang kepada kaum Ad. Kaum Ad yang diutuskan kepada mereka ini Nabi Hud. Iram adalah anak kepada Sam, Sam adalah anak kepada Nuh. Jadi Iram ni datang daripadanya 2 kabilah yang kita kenali ini, iaitu kabilah kaum Nabi Hud itu apa nama dia, kabilah Ad, dan kabilah Nabi Saleh ini iaitu kaum Thamud. Mereka ini tergolong dalam bangsa Arab Al-Aribah, Arabun Aribah, maksudnya Arab yang kuno, Arab pure yang dulu. Dia tinggal ni dekat tanah tanah Arab juga, di antara kawasan Hijaz dan juga Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawati daerah tersebut
ketika beliau dan orang-orang Islam sedang menuju ke Tabuk. Nanti insya-Allah kita akan isyaratkan kepada hadisnya. Mereka kaum Samud ini muncul setelah kaum Ad. Mereka juga menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada mereka seorang nabi yang berasal daripada kalangan mereka sendiri, yang bernama Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajar bin Thamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ini mengikut apa yang telah disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada juga sebahagian daripada ulama yang menyebut dia punya sanad keturunan yang lain, tetapi semuanya bersepakat bahawa dia adalah keturunan kepada Sam bin Nuh. Nabi Allah Saleh alaihi salam menyeru kaumnya ini untuk menyembah Allah, seperti mana seruan para anbiya yang lain untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi Saleh juga seperti Nabi Hud yang lalu, yang juga declare tentang dia berlepas diri daripada berhala-berhala yang dipersekutukan ataupun yang dipersekutukan dengan Allah itu. Maka sebahagian daripada kaumnya yang beriman dan majoritinya pula kufur kepada seruannya. Mereka yang kufur ini menyakiti Nabi Saleh sama ada menerusi ucapan ataupun menerusi perbuatan. Even sebahagian daripada mereka yang teringin untuk nak membunuh Nabi Saleh. And at the end of the story nanti kita akan ceritakan macam mana mereka membunuh unta betina yang telah Allah jadikan sebagai mukjizat Nabi Saleh, dan kemudiannya Allah membinasakan kaum ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Ini surah Al-A'raf. Allah kata, kami telah mengutuskan kepada kaum Samud itu saudara mereka, iaitu orang daripada kalangan mereka sendiri, Nabi Saleh. Dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah sesekali tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada Tuhanmu, daripada Tuhanmu, unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah ini, dan janganlah kamu mengganggunya dengan apa-apa gangguan sekalipun, yang kerananya kamu akan ditimpa dengan azab yang pedih. Allah sambung lagi, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Allah kata, dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Maksudnya daripada sini kita dapat tahu bahawa kaum Samud ini datang selepas kaum Ad. Dan Allah kata, dan memberikan tempat bagimu di bumi ini, kami dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu bermaharajalela di bumi ini untuk nak membuat kerosakan. Kemudian Allah kata lagi, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Allah kata, ketua-ketua orang-orang yang ternama yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah daripada kalangan orang beriman, tahukah kamu bahawa Saleh diutuskan untuk menjadi Rasul daripada Tuhannya? Mereka menjawab,
sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang saleh diutuskan untuk menyampaikannya. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Tetapi orang-orang yang sombong, apa dia kata? Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu imani itu. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kemudian mereka pun sembelih unta betina itu dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu telah janjikan itu, apa yang ancaman yang kamu telah janjikan daripada Allah itu, sekiranya kamu termasuk orang-orang yang benar-benar diutuskan oleh Allah. Maka Allah kata apa? فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Allah kata kerana itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat mereka. Maka Saleh meninggalkan mereka lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, akan tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Kemudian itu apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam suratul A'raf, dan di dalam surah Al-Fussilat Allah Azza wa Jalla firmankan lagi, wa amma thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda fa'akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah kata, dan ada pun kaum Samud itu, maka mereka telah kami berikan petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu, maka mereka telah disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah selalu akan menggabungkan di dalam Al-Quran ini, Allah selalu akan menggabungkan di antara kaum 'Ad dan juga Thamud. Macam mana yang kita boleh dapati di dalam surah Taubah, surah Ibrahim, dalam surah Al-Furqan, dalam surah Sad, dalam surah Qaf, surah An-Najm dan juga surah Al-Fajr. Dan dikatakan bahawa kedua umat tersebut memang kita tak berapa tahu tentang khabar beritanya, termasuk dalam kalangan ahli kitab, iaitu di dalam sumber Yahudi dan Nasrani itu sendiri tidak banyak yang menceritakan tentang kedua-dua kaum 'Ad dan Thamud ini. Tetapi dalam Al-Quran terdapat dalil bahawa Nabi Musa pernah mengkhabarkan kedua umat tersebut sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah apa mana, saya tak ingat dia punya ayat dia, tetapi secara zahir apa yang secara zahirnya ungkapan di atas ataupun ungkapan Nabi Musa ada menyebut tentang bangsa Arab yang dahulu, yang mana dia ingatkan kaumnya supaya ingat balik tentang khabar-khabar yang terdahulu, yang mengingatkan, which is itu satu isyarat kepada kaum 'Ad dan juga kaum Thamud. Kemudian yang penting sekarang adalah macam mana kita nak bicarakan tentang kisah-kisah kaum 'Ad dan Thamud ini, dan kita tengok macam mana Allah selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman, dan macam mana Allah membinasakan kaum-kaum yang zalim di atas kekufuran dan penentangan mereka terhadap Rasul mereka. And sebelum ini kita juga telah menyebutkan tentang kelebihan kaum 'Ad
Okay, tapi sayangnya kaum Thamud ini tidak mengambil pengajaran daripada apa yang menimpa kaum 'Ad. Jadi Nabi Saleh pun dia pernah berkata kepada kaumnya, which is apa yang Nabi Saleh pernah ingatkan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'akum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun 'alim wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dia kata, wahai kaumku, ingatlah bahawa tidak ada sesuatu apa pun yang boleh dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jal. Ini adalah unta yang Allah telah jadikan sebagai tandanya kepada kamu dan janganlah kamu ganggu ia, kerana kalau tidak kamu akan ditimpa dengan azab seksa yang pedih. Allah telah menjadikan kamu sebagai pengganti kaum 'Ad. Kamu ada kehebatan untuk nak mendirikan rumah-rumah yang besar di atas tanah-tanah. Kamu mampu untuk nak memahat gunung-gunung untuk nak dijadikan rumah. Dan janganlah kamu bermahareja lela di muka bumi ini untuk nak membuat kerosakan. Iaitu Allah gantikan kaum 'Ad ini dengan satu kaum lagi yang mana kehebatan mereka juga tidak kurang hebat daripada kaum 'Ad dulu. And kalau kita tengok contohnya peninggalan-peninggalan di Petra, Jordan, kan? Kat Jordan tu ada lagi peninggalan, kita boleh tengok macam mana indahnya ukiran-ukiran kaum-kaum dahulu yang telah memahat gunung-gunung untuk nak dijadikan sebagai rumah. It's such a beautiful place. I've been there before once. Cuaca yang cantik, macam mana kita tengok saluran-saluran air yang mereka buat di lereng-lereng gunung itu, semuanya it's a kind of amazing architecture yang kita boleh tengok betapa hebatnya manusia-manusia pada zaman dulu, kemampuan mereka untuk nak mendirikan ketamadunan yang tersembunyi, yang tersendiri. Sebab tu Allah Azza wa Jal ingatkan mereka, Allah ingatkan lagi, Allah kata atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Allah kata, adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang lembut. Maksudnya saling bersusun antara satu sama lain, yang sangat indah, yang sangat menakjubkan. Dan kemudian Allah Azza wa Jal firmankan lagi, Allah kata, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Allah kata, dan kamu pahat sebahagian daripada gunung-gunung untuk nak dijadikan rumah-rumah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang telah membuat kerosakan di muka bumi ini, yang tiada kebaikan. Dan kemudian Allah juga berfirman yang bermaksud, Allah kata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kan? Allah kata, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain daripadanya. Allah yang telah kira kata memakmurkan muka bumi ini melalui kamu. Kemudian Allah ada sebut lagi dalam surah Hud, Allah ingatkan yang apa yang kita bagi tahu tadi. Kemudian Allah kata, fastaghfiruh thumma tubu ilaih. Kerana itu mohonlah keampunan daripada Allah, bertaubatlah kepadanya, iaitu tinggalkanlah segala dosa-dosa yang kalian telah lakukan dan segeralah kembali untuk nak beribadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Dan kemudian Allah kata lagi, qalu inna rabbi qaribun mujib qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Dia kata, sesungguhnya Tuhanku ini sangat dekat,
lagi memperkenankan doa hamba-Nya. Dan kaum Samud kata, wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang yang di antara yang kami harapkan. Maksudnya, dulu Saleh ini di sisi kaumnya adalah orang yang dihormati. Jadi tiba-tiba bila Nabi Saleh membawa seruan dakwah ini, kaum Samud, dia rasa kecewa lah. Dia rasa kecewa. Jadi dia kata, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Apa yang dikatakan? Kaum Nabi Saleh ini kata, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang telah kamu serukan kepada kami. Lalu Nabi Saleh pun kata, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku membawakan bukti yang nyata daripada Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian, bukti kenabian daripadanya, maka siapakah yang akan menolong aku daripada azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apa-apa pun selain daripada kerugian. Kalau kita tengok dan kita faham ungkapan Nabi Saleh ini, dia sebenarnya adalah satu ungkapan yang penuh dengan kelembutan dalam berbicara dan menyeru kaumnya dengan cara yang baik. Dia tanya dengan elok-elok, disuruh bagikan pendapat, apa alasan yang kamu nak bagi di hadapan Allah nanti, apa yang boleh menyelamatkan kamu semua, sedangkan kalian meminta aku untuk nak berhenti daripada menyampaikan seruan ini, dan aku tidak mungkin akan meninggalkan hal ini kerana ini adalah merupakan kewajipanku. Sekiranya aku berhenti dari dakwah ini, nescaya tak ada seorang pun yang dapat menolong untuk menyelamatkan aku daripadanya. Aku akan tetap menyeru kalian kepada Allah Azza wa Jal, tiada sekutu baginya hingga Allah memutuskan perkara di antara aku dan juga kalian. Ini satu ungkapan yang sangat lembut, dakwah yang sangat halus daripada Nabi Allah Saleh. Kemudian dia orang balas balik lah. Dia kata, innama, kamu ini adalah seorang yang telah terkena sihir. Minal musahharin. Innama anta minal musahharin. Maksudnya kamu ni dah terkena something wrong ni. Kan? Benda ni lah yang telah membuatkan kamu lupa kepada agama nenek moyang kamu ni. So, ini adalah sama juga tuduhan yang telah dilemparkan kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kata ma anta illa basyarum mithluna, kamu ini juga adalah manusia yang sama seperti kami. Ada yang juga kata fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin, jika kamu itu betul maka datangkanlah kepada kami satu tanda, satu mukjizat yang boleh membuktikan kebenaran kamu. Kemudian Nabi Saleh berkata sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Azza wa Jal, qala hadhihi naqah laha, kemudian Nabi kata, janganlah kamu, ini adalah unta. Ini adalah unta yang Allah telah datangkan sebagai mukjizat, dan janganlah kamu sentuh dia dengan apa-apa kejahatan yang akan menyebabkan kamu ditimpa oleh azab yang besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum adzabun alim. Allah kata ini adalah unta betina yang Allah telah jadikan tanda bagi kamu, maka biarkanlah dia makan di muka bumi Allah ini, jangan kamu ganggu dia, jangan kamu halang dia. Apa-apa bentuk gangguan pun jangan buat.
kalau tidak kamu akan ditimpa oleh siksaan Allah yang pedih. Mana para mufassirin, ahli tafsir telah menyimpulkan bahawa satu hari kaum Thamud, ini cerita mereka ni, satu hari kaum Thamud telah berkumpul di satu tempat. Nabi Saleh datang kepada mereka dan berdakwah, menyeru mereka kepada Allah, menasihati mereka, dan kaumnya itu pun berkata, sanggupkah kamu, maksudnya boleh tak kamu keluarkan untuk kami seekor unta betina daripada batu ini, dan ditunjuk pada satu tempat, satu batu ni, dengan ciri seperti ini, disebutkan ciri-ciri unta tu. Dia kata, kalau betul kamu ni Nabi Allah, bawa biar ada tiba-tiba unta tu keluar daripada batu, which is benda yang mustahil. Tiba-tiba daripada batu nak keluar unta dengan ciri-ciri yang dia minta. Dia kata, kalau betul keluar unta nanti, kami akan beriman. Sebab itu is something yang impossible to do. Maka Nabi Saleh pun jawab, kalau aku dapat memenuhi permintaan kalian, akan keluar unta betina dengan ciri-ciri tersebut, adakah kalian akan beriman dengan apa yang aku sampaikan ataupun membenarkan apa yang aku bawa ini? Mereka menjawab, of course. Maka Nabi Saleh pun make sure they keep the promises, dan kemudian Nabi Saleh pun bangkit dan pergi menuju ke tempat salatnya, salat dengan penuh ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Lalu Nabi Saleh berdoa kepada Allah supaya mengabulkan permintaan mereka. Maka Allah telah memerintahkan kepada batu tersebut untuk terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina yang besar lagi bunting, sesuai dengan ciri-ciri yang telah diminta oleh kaumnya ataupun sifat-sifat yang telah disebutkan oleh kaumnya tu. So, bila kaum Nabi Saleh tengok sahaja, dia orang rasa macam this is something amazing, it's a very miracle, satu kemampuan luar biasa yang merupakan bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran daripada Allah Azza wa Jal. Sebahagian kecil daripada mereka pun beriman, tetapi masih ramai lagi yang angkuh, yang masih lagi kekal di dalam kesesatan mereka. Lalu Allah Azza wa Jal pun berfirman, fadhalamu biha, iaitu akhirnya mereka ini telah merancang untuk nak menzalimi unta tersebut, yang dia tak mau nak ikut kebenaran dengan munculnya, padahal mereka sendiri yang minta unta tersebut, tetapi mereka tidak mau untuk nak dengar. Orang yang beriman dikatakan pemimpin bagi orang-orang yang beriman adalah Junda' bin Amr bin Mihlah bin Lubayt bin Jawas. Ini adalah pemimpin orang-orang beriman. Tapi dihalang oleh Zu'ab bin Amr bin Lubayt dan Al-Khabbab yang memiliki berhala-berhala, ataupun Rabab bin Syama'ar bin Jalmas. Junda' berdakwah kepada kaumnya juga. So ada juga sebahagian kecil yang tertarik kepada Islam, dan sebahagian lain lagi yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Mereka bersepakat akhirnya untuk nak membiarkan unta tersebut tinggal di tengah-tengah mereka. Okay, tak apa, it's fine. We won't annoy her. Dia akan biarkan unta-unta tu makan rumput-rumput kat mana-mana lah, tanah-tanah mereka ni semua. Hari demi hari unta tu pun makan, unta tu pun minum. Dia jadi macam gile-gile lah. Satu hari giliran unta tu untuk makan dan minum, satu hari lagi adalah untuk kaumnya untuk nak makan dan minum. Kemudian dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal firmankan, dia kata sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cubaan bagi mereka. Inna mursilun naqata fitnatul lahum. Adakah mereka ini akan beriman ataupun akan mengkufuri Allah Azza wa Jal? Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman lagi, fartaqibuhum, maka tunggulah tindakan mereka. Kita tengok apa yang akan dilakukan oleh kaum Nabi Saleh. Dan Allah kata wastabir, dan bersabar. Kemudian Allah Azza wa Jal sebut
wa nabbi'hum annal ma'a qismat bainahum kullu syirbin muhtadar. Yang mana Allah kata, dan biarkanlah kepada mereka, bagi tahu kepada kaum-kaumnya itu, sesungguhnya air itu akan dibahagi-bahagikan di antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum ada, maksudnya setiap dia ada giliran masing-masing lah. Giliran unta minum, giliran kaumnya minum. Sampailah berlangsung untuk satu tempoh, akhirnya mereka telah berhimpun dan bersepakat untuk nak menyembelih unta tersebut. Sebab dia rasa macam unta tu minum dan makan banyak je kan, macam ambil bahagian mereka rasa tak puas hati. Maka mereka pun berpakat untuk nak menyembelih unta tersebut. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Wahai Saleh, lepas dia orang sembelih, dia kata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami, jika betul engkau termasuk daripada orang-orang yang diutuskan oleh Allah. And di dalam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, dia mengatakan bahawa ketua perancang, yang orang yang merancang untuk membunuh unta tersebut adalah Khidar ibn Salif bin Junda. Dia adalah orang yang daripada orang yang merancanglah untuk nak membunuh unta tersebut. Some orang kata bahawa dia adalah anak perzinaan lah. Itu apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Ibnu Jarir dan ulama tafsir yang lain menyebut bahawa ada dua orang wanita daripada kaum Thamud, yang salah seorang mereka bernama Saduq binti Mihya binti Zuhair, yang ada kedudukan dan juga harta yang agak banyak. Sebelumnya dia adalah seorang isteri daripada kalangan seorang lelaki yang beriman daripada kaum Nabi Saleh. Kemudian telah menceraikan wanita tersebut. Perempuan tersebut ada panggil some of her family member yang bernama Mishra bin Mahraj, dan mengatakan bahawa ia akan menyerahkan dirinya bila ia mahu membunuh unta betina tersebut. Wanita yang kedua bernama Unaizah binti Ghuraim binti Majlis. Dia adalah seorang wanita tua yang tidak beriman dan juga ada memiliki beberapa anak perempuan daripada suaminya, Zu'ab bin Amr, iaitu salah seorang daripada pemimpin orang kafir ketika itu. Wanita tersebut dia kata akan menyerahkan empat anak perempuannya kepada Khidar bin Salif kalaulah dia boleh berjaya untuk membunuh unta tersebut. Jadi Khidar bin Salif berhak untuk nak pilih mana-mana daripada anak perempuannya yang dia sukai. So maksudnya diorang ni semua menyerahkan urusan untuk nak membunuh itu kepada Khidar bin Salif. Maka kedua pemuda tersebut pun menerima tawaran untuk nak menyembelih unta betina tersebut, dan dia mencari orang-orang yang boleh membantu mereka. Ada 7 orang yang bersetuju untuk nak membunuh unta tersebut. Yang benda ini juga ada difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yufsidun. Allah kata di dalam kota itu ada 9 orang lelaki yang membuat kerosakan di muka bumi dan mereka tidak melakukan sebarang kebaikan. Jadi kedua-dua orang tersebut mengajak kabilah-kabilah lain dan merayu mereka untuk join the plan to kill unta betina tersebut. So ramai juga yang menerima dan menyetujui plan tersebut. Dia mengintai unta betina itu, tunggu peluang, dan bila unta tersebut dah keluar untuk nak minum di satu tempat yang bernama Masra', maka dia pun panah tepat kena pada tulang betis unta tersebut. Jadi orang-orang wanita yang jadi penyorak-penyorak tu pun menjeritlah, bagi semangat untuk nak membunuh wanita tersebut. Kira bersorak lah, semua kan. Dan Khidar bin Salif pun mendahului mereka dan menghunuskan pedangnya ke arah unta tersebut. Dia pun berjaya untuk nak memotong
urat di atas tumit unta tu sampai dekat kaki unta tu, macam totak kaki unta tu sampai unta itu tersungkur di atas tanah. Kemudian Khidr bin Salih pun dia cocok dengan pedang dia dekat leher unta tersebut, maka jatuhlah unta tersebut. Abdul Razak ada meriwayatkan satu athar daripada Ma'mar daripada Hasan al-Basri yang dia kata, dia kata bahawa unta tu ada anak juga ketika itu, yang mana anak itu tersebut telah berjaya melarikan diri. Allah Azza wa Jal pun berfirman lagi. Allah Azza wa Jal berfirman, Allah kata fanadau sahibum dia kata yang mana maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Kemudian orang yang paling jahat di antara mereka, dia kata Nabi Saleh kata kepada orang yang tengah plan tu, tengah buat jahat tu, dia kata biarkan unta betina itu untuk nak minum. Tapi mereka telah mendustakan Nabi Saleh dan mereka mencabar Allah, mereka pun membunuh unta tersebut. Al-Imam Ahmad pun ada riwayatkan satu kisah, kata Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan menyebutkan tentang kisah unta betina itu, yang macam mana kaum Thamud itu datang untuk nak sembelih dia. Nabi SAW kata ketika bangkit orang yang paling jahat di antara mereka, iaitu ada seorang lelaki yang membawa anak panah dan seorang pemimpin lagi yang bangkit untuk nak membunuh unta tersebut. So ini kisah macam mana mereka ini bunuh. Tetapi apa yang kaumnya ini dengan begitu angkuh menjawab, wahai Saleh, kalau betul apa yang kamu cakap tu betul lah ada ancaman, maka behlah, panggil sikit mana azab yang kamu telah janjikan daripada Allah itu. Yang mana ungkapan ini mengandungi dua kekufuran yang sangat-sangat berat. Pertama, mereka ini menyelisihi Allah dan Rasulnya dengan melanggar larangan untuk nak menyembelih unta tersebut yang Allah telah utuskan sebagai mukjizat kepada mereka. Yang kedua, mereka meminta untuk disegerakan azab ke atas diri mereka. So, sebab itu, maka kaum ini berhak untuk nak diazab. Macam yang tadi kita sebut, orang yang first kali pergi serang adalah Khidr bin Salih. Dan kemudian Nabi Saleh pun berkata, bersukarialah, maksudnya tunggulah. Tamatta'u fi darikum 3 ayyam dzalika wa'dun ghair makdzub. Bersukarialah kamu, enjoy yourself for 3 days. Selepas itu kamu nantikanlah azab daripada Allah Azza wa Jalla. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu inna fi dhalika laayah liqaumin ya'lamun. Allah Azza wa Jalla kata, dan mereka telah merancanakan tipu daya, dan kami juga telah ada perancangan kami sendiri tetapi mereka tidak sedar. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat tipu daya mereka itu, kami akan binasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Iaitu Allah Azza wa Jalla pada hari Khamis, dikatakan pada hari Khamis, iaitu hari pertama setelah berlalunya 3 hari, wajah kaum-kaum Thamud pun berubah kepada kekuning-kuningan. Dah mula ada petanda-petanda. Dan di petang hari, diorang pun kata, oh dah berlalu 1 hari daripada batas waktunya. Di hari yang kedua,
yang telah dijanjikan itu, wajah mereka berubah berwarna kemerah-merahan. Dan dia orang pun kata, 2 hari dah berlalu, tak ada apa pun. Hari ketiga, yang wajah mereka pun berubah menjadi kehitam-hitaman. Dan mereka kata, okay, dah habis, it's over 3 days. Kemudian, pada hari Ahad, setelah tiba waktu yang telah dijanjikan, dia orang tak tahu apa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Ketika matahari terbit, keluarlah ataupun muncullah satu suara daripada langit dan gempa daripada bawah mereka, yang telah menyebabkan mereka menjadi mayat-mayat yang tidak bernyawa lagi. Tak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang hidup. Semua yang kufur kepada Allah telah mati. So, ini antara apa yang telah terjadi kepada kaum Nabi Saleh kerana mereka ini tidak mahu menerima nasihat. Sebab tu kata Nabi Saleh, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan, memberikan nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak mahu menerima nasihat. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kau tak mahu, aku tak mahu untuk nak menerima nasihat. Okey. So sebenarnya kisah ini pernah kisah tentang kaum Thamud ini, tempat kaum Thamud ni, Madain Saleh ada di Saudi, satu kawasan yang bernama Madain Saleh. Boleh pergi ke kawasan tersebut untuk nak melihat sebahagian lagi kesan-kesan tinggalan daripada kaum Thamud yang masih lagi berbaki di sana. Nabi ketika sampai di sana, Nabi ingatkan para sahabatnya tentang apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Saleh ini. Tetapi Nabi SAW dalam kisah tersebut melarang sahabatnya untuk masuk ke kawasan tersebut. Nabi kata, aku khawatir kamu akan ditimpa dengan apa yang menimpa kaum Thamud. Janganlah kamu masuk ke tempat mereka. Maksudnya kita ini sebenarnya kalaulah pun kita melancong, cuba untuk kita tak masa kita nak pergi ke kawasan-kawasan yang kaum yang diazab, kat situ kita kena be careful. Okay, sebab dalam hukum pelancongan ni juga para ulama mengatakan sekiranya tempat yang kita kunjungi itu adalah merupakan tempat kaum yang diazab, yang pernah disabitkan itu adalah tempat mereka sebagaimana tempat kaum Nabi Saleh ini, maka kita jangan jadikan ianya sebagai satu tempat pelancongan untuk bersukaria di sana. So ada orang pergi ke tempat-tempat ni, seronok, berselfie, ambil gambar, happy-happy kat sini. Ni semua adalah antara perkara yang ditegah oleh Nabi kita SAW. Sebaliknya, sekiranya kita pergi ke tempat-tempat ini, kita kena cepat-cepat pegang kelakuan kita, hati kita untuk nak kita pergi tu, untuk nak mendapatkan i'tibar, untuk nak mengambil peringatan daripada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW pun ketika lalu dekat kawasan Hijr ini, tempat kaum Nabi Thamud ni, Nabi kata, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ayyusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke penempatan-penempatan mereka yang telah menzalimi diri mereka ini sendiri, kerana dikhawatiri kamu akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka, kecualilah kamu masuk di dalam keadaan menangis. Means, maksudnya kita masuk ke sana untuk nak mengambil faedah ataupun benefit pengajaran daripada kawasan tersebut. Baik. Sebelum itu, insya-Allah kita dah selesai dengan kisah Nabi Allah Saleh dan kaumnya Samud. And kita tengok kalau ada sebarang soalan daripada sahabat-sahabat kita cuba untuk nak jawab sikit di waktu yang berkesempatan ini. Okey, kita ada satu soalan di sini, iaitu ada yang bertanya, Ustaz, benarkah
kawasan Laut Mati adalah merupakan tempat kaum Nabi Lut. Sebab kaum siapa yang pernah pergi Laut Mati dekat Jordan, kan kat situ tempat pelancongan, jelas-jelas kat situ. So kita pergi sana, ramai orang yang suka mandi kat kawasan tu, camping, have fun dekat situ. Adakah boleh dilakukan perkara tersebut? Adakah betul itu adalah tempat kaum Nabi Lut bermustautin, ataupun itu tempat azab yang menimpa kaum Nabi Lut? Baik, Allah Azza wa Jalla telah mengutuskan kaum Nabi Lut kepada kaumnya. So mereka menempati satu tempat yang bernama Sodom ataupun Sudum, boleh dipanggil begitu juga, yang mana Allah ada sebut dalam surah As-Saffat, wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-laili afala ta'qilun. Itu macam mana Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut yang Allah utuskan kepada mereka ini. Dalam tafsir Jalalain umpamanya menyebut bahawa ahli Madinah Sodom adalah kaum Nabi Lut. Ibnu Katsir sendiri pun ada sebut Allah telah mengutuskan Nabi Lut kepada kaum Sodom ataupun perkampungan di sekitarnya untuk nak menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji mereka. Kemudian Allah telah mengazab mereka. Allah kata falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Dan apabila telah sampai perintah daripada kami akan jadikan yang atas tu jadi bawah, terbalik. Akan is so scared dan susah macam mana kita nak bayangkan. So kalau kita tengok buku-buku tafsir, memang banyak menyebutkan tentang tempat tentang tempat kaum Sodom tersebutlah. Antara azabnya adalah batu-batu yang dihujankan kepada mereka sehingga menjadi satu tasik yang busuk, ataupun satu laut yang kawasan perairan yang sangat busuk. Dan bila mana kita tengok sekarang ni, orang yang pergi ke Laut Mati tu memang bau dia tak sedap kan, tempat dia banyak lalat dan sebagainya. Jadi ramai yang mengatakan bahawa Laut Mati itu adalah merupakan perkampungan yang asalnya adalah merupakan tempat penempatan kaum Nabi Lut. So benda ini telah agak famous lah, disebut dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sejarah Islam. Ada juga saya ada terbaca lah, tak sure betul ataupun tidak, mereka yang menjumpai dekat tak jauh daripada kawasan tersebut tinggalan-tinggalan kaum Nabi Lut ini. Kalau kita tengok sendiri pun kat kawasan ni, memang kawasan ni agak luar biasa kan. Kawasan ni laut dia kita terapung, kita boleh masuk laut tu tak tenggelam. Dan tempat ini adalah tempat yang paling masin sekali kan, paling masin. Sampai kata 1 liter air dekat Laut Mati itu mengandungi 300 gram, lebih kurang 300 gram garam, so daripada lautan yang lain. So if betul tempat ini adalah merupakan tempat yang diazab, maka kita kena berhati-hati, kita tak masuk ke tempat ini melainkan dengan hati yang khusyuk untuk nak mengambil iktibar daripada kawasan ini. Wallahu ta'ala alam sejauh mana kebenaran tempat ini adalah merupakan asal kepada tempat kaum Nabi Lut. Benda ini famous, memang disebutkan, tetapi kalau kita nak tunggu bukti-bukti daripada ahli-ahli geografi, benda tu mungkin akan menguatkan lagi telahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada yang bertanya tentang hadis surah Al-Waqi'ah betul ataupun tidak, tentang apa itu. Wallahu alam, saya pun tak tahu apa hadis surah Al-Waqi'ah itu yang berkaitan pasal apa. Kalau yang ditanya berkaitan surah Al-Waqi'ah itu betulkah dia boleh menghilangkan ataupun menghilangkan kefakiran yang disebutkan oleh hadis, maka hadis yang dimaksudkan itu
ada kelemahan dhaif daripada sudut sanadnya dan juga ada dhaif daripada sudut matanya. So itu kalau itulah yang dimaksudkan menerusi hadis tersebut. Kemudian salam doktor, ada yang bertanya juga, adakah kisah kaum-kaum ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil? Ya. Salah satu daripada sumber kisah-kisah para nabi dulu iaitu yang kita panggil sebagai Israiliyat. Israiliyat ni adalah sumber-sumber yang diambil daripada kitab-kitab suci ataupun kitab-kitab utama Yahudi dan Kristian, Bible-nya, Injilnya ataupun Taurat mereka. Kerana asalnya adalah kaum Nasrani dan Yahudi adalah yang kita panggil sebagai kaum agama Samawi. Mereka ni adalah asal kaum yang diutuskan kepada mereka Nabi. Yahudi diutuskan kepada mereka Nabi Musa. Sebab tu mereka kononnya masih lagi berpegang dengan syariat Nabi Musa dan mereka tidak mau mengikut syariat nabi-nabi seterusnya seperti Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka beranggapan dalam statement mereka jangan ikuti selain daripada Nabi Musa. Itu in the context of pada zaman Nabi Musa. Tetapi bila telah diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup lagi pada zaman aku ini, secaya dia akan mengikuti aku. Jadi itu betul. Kalau ditanya adakah sos tu ada di dalam kitab-kitab tu, ya, itu salah satu daripada sos-sos itu, yang mana rujukan-rujukan itu juga ada diambil oleh para sejarawan pesawat Islam, Ibnu Kathir, Ibn Jarir, dan mereka meriwayatkan Israiliyat di dalam kitab-kitab tafsir sendiri. Dan untuk maklumat kita semua, apa yang berbentuk kisah, apa yang berbentuk story, sekiranya dalam kisah tersebut tidak mengandungi kemungkaran yang nyata, yang pelik-pelik, yang menyanggahi prinsip agama kita, maka ianya boleh diceritakan ataupun diriwayatkan. Namun sekiranya ada pencanggahan-pencanggahan yang tidak masuk akal, maka di situ kita tidak boleh meriwayatkannya. Ini juga sesuai dengan saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikanlah apa-apa nak sampaikan kisah-kisah daripada Bani Israel, itu tiada masalah. Cuma kita kena berhati-hati supaya dia tidak jadi benda-benda yang pelik-pelik. Ramai orang sekarang ni dia kata ini sumber Israiliyat, tetapi dia pun tak tahu adakah benar sumber itu wujud daripada kitab-kitab umat terdahulu seperti Yahudi dan juga Nasrani. Baik. Kemudian insya-Allah kita akan pergi sedikit kepada mukaddimah Nabi yang boleh saya tanya tak pasal kalau kita pakai barang-barang yang diorang kata daripada Dead Sea lah, boleh beli ke? Saya lanjut, kalau kita melancong sana, kadang dia jual barang-barang yang dia kata daripada Laut Mati lah, ada face mask ke ataupun barang-barang tu, apa hukum menggunakannya? Sabun. Okey. Dia asal kepada sesuatu apapun, benda tu adalah harus. Maksudnya bolehkah, yang bertanya bolehkah kita membeli barang-barang yang dikatakan ianya berasal daripada Dead Sea ataupun Laut Mati tersebut? Asal untuk nak kita menggunakan urusan perkara-perkara ini semuanya adalah harus asalnya. Apa yang warid dalam hadis-hadis Nabi itu menekankan daripada sudut bila kita menziarahi tempat itu hanya daripada sudut untuk kita kena ambil iktibar. Tapi kalau kita nak menggunakan sebagai satu contoh, even kita nak gunakan Laut Mati itu sendiri sebagai air minum kita, katakanlah kalau boleh minum lah, ataupun kalau boleh proses untuk dijadikan air minum, maka itu tidak menjadi masalah. Sebab yang pertama sekali is kita belum betul-betul dapat pastikan adakah Laut Mati itu asalnya memang adalah tempat kaum Nabi Lut ataupun tidak. Walaupun benda itu ada disebut di dalam beberapa rujukan-rujukan, tetapi ada juga kajian yang didapati, yang saya pernah baca, saya tak pasti sejauh mana kebenarannya, yang pernah dijumpai peninggalan kaum-kaum Nabi Lut ini dalam 14 km daripada Laut Mati itu. Jadi sama ada
dia termasuk dalam kawasan tersebut ataupun tidak, Allah Ta'ala alam. Tetapi asalnya kita menggunakan barang-barang tersebut adalah harus, selagi mana dia tidak ada campuran daripada elemen-elemen yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab dia orang katakan lumpur daripada laut mati tu is supposed to be ada unsur-unsur perubatan. So, tak tahulah. Ya. Boleh kalau dipastikan ada kebenarannya, tetapi jauhkan daripada unsur-unsur khurafat. Sama orang ni dia jual tu macam baru-baru ni kan, dijual konon-konon diklaim ini adalah kayu daripada bahtera Nabi Nuh, which is benda tu maybe yang memang tak betul lah. Dan kemudian sometimes orang mendakwa khasiat-khasiat yang tidak ada kaitannya dengan saintifik. Siapa yang menyimpan kayu sekian ini yang didakwa sebagai kayu daripada bahtera Nabi Nuh, padahal nak jumpa bahtera Nabi Nuh pun tak jumpa-jumpa lagi. Tapi dia mendakwa ada benda-benda yang khurafat sedemikian, yang itu kita kena elakkan lah. Baik. Jazakallah Ustaz. Allah yubarik fik. Okey. Okey, kita masuk sikit kepada mukaddimah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Okey, so kisah Nabi Ibrahim ni dia lebih panjang sikit daripada kisah-kisah Nabi lain sebab kisahnya disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah kita sebutkan permulaan kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya selebihnya kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Okey, Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah ada sebut tentang nama ayah dia. Okey, yang kita ingat apa nasab Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahor bin Saru bin Raghub bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Al-Fakhshat ni semua bin Sam bin Nuh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nama ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ni Allah kata wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. So ayahnya itu bernama Azar. Kenapa kamu mengambil berhala sebagai sembahan kamu? Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga, Nabi SAW pernah bersabda, Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah. Di akhirat kiamat nanti, Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar. Jadi memang benda ini disepakati oleh para ulama. Cuma ada sebahagian daripada riwayat menyebut bahawa ayah kepada Nabi Ibrahim bernama Tarih. Tetapi perbahasan yang berlaku di kalangan mereka tak bermaksud Tarih dan Azar itu individu yang berbeza, kerana boleh jadi Tarih itu adalah merupakan gelaran kepada Azar. Dan Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebut dalam Qisasul Anbiya, Ibrahim, dia punya nasab dia adalah Ibrahim bin Tarih bin Nahor bin Saruh bin Raghub bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Al-Fakhshat bin Sam bin Nuh. So yang ini nasab ini telah diambil dari Ibnu Katsir daripada sumber-sumber ahli kitab. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babylon, di Babil, di Iraq. Ada yang kata beliau dilahirkan di satu kawasan di Dimashq. Yang paling strong iaitu beliau dilahirkan di Babil di Iraq. Dan kemudiannya dia berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Yang itu nanti kita akan bincangkan tentang ini. Adakah Sarah itu adalah anak kepada pakciknya atau Haran, iaitu adakah Sarah itu adalah sepupu nama Nabi Ibrahim, ataupun adakah Sarah itu adalah putri kepada Raja Harran di Dimashq yang telah beriman. Allah Ta'ala alam sama ada Sarah itu daripada anak kepada yang mana dan yang mana. Dikatakan bahawa asal kaum Nabi Ibrahim ini, mereka ini menyembah bintang-bintang dan juga mereka ini menyembah berhala, menyembah patung. Lalu Allah telah mengutuskan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk nak menyeru mereka ke jalan hidayah. Baik. Dalam Al-Quran, Allah ada menceritakan tentang kelebihan Nabi Ibrahim.
Allah kata, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih satu pilihan yang special, Nabi Adam, Nuh, family Ibrahim, family Imran ke atas sekalian alam. Okey. Jadi sebagai mukaddimah, insya-Allah kita akan sebutkan sikit beberapa kelebihan Nabi Ibrahim, yang apa yang dimaksudkan bila Allah kata innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih, maksudnya telah mengistimewakan Nabi Ibrahim. Apakah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama sekali, which is the highest kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah telah melantiknya, menjadikannya sebagai kekasih yang istimewa. Allah kata dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Bila disebut sebagai khalil, khalil ni something yang very special to you. Kita kata kekasih pilihan lah. Itu kelebihan Nabi Ibrahim yang pertama. Kelebihan Nabi Ibrahim yang kedua adalah Nabi Ibrahim ini daripada kalangan Rasul Ulul Azm. Ulul Azm ni adalah daripada kalangan Nabi, para Nabi yang telah diberikan ujian yang berat. Cabaran mereka berat, justru pahala mereka juga lebih besar. Sebab kesabaran mereka, ketabahan mereka untuk nak mengharungi ujian-ujian tersebut. Kemudian dalam Al-Quran yang ketiga, Allah melantik Ibrahim menjadi pemimpin, imam. Bukan imam solat semata-mata, tapi maksudnya someone yang very, kita kata, significant, very symbolic. Bila Allah kata wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam. Imam tu maksudnya is menjadi ikutan. Sebab tu kita tengok banyak daripada syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya yang berasal juga daripada syariat Nabi Ibrahim. Yang paling besar adalah haji. Allah kata dalam Quran, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah suruh kepada Nabi Ibrahim untuk nak panggil manusia supaya datang menunaikan haji. Maka manusia ini akan datang menunaikan haji daripada seluruh pelosok. Itu Ibrahim. So dia menjadi syariat ini telah menjadi billion of umat Islam punya ikutan untuk yang telah Allah perintahkan kepada kita. So dia adalah seorang imam. Kemudian Allah, antara kelebihan Nabi Ibrahim, Allah telah menjadikan para anbiya selepas daripada era Nabi Ibrahim ni semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Termasuk Nabi Isa, Nabi-Nabi selepas daripada itu, semua adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. Kerana itu dia dipanggil sebagai Abul Anbiya, sebagai bapa para Nabi. Allah kata wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Itu kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, Allah telah mengurniakan kecerdasan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Daripada kecil Allah telah beri dia rushd. Rushd ni satu petunjuk, satu kecerdasan yang luar biasa. Yang keenam, Allah telah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebahagian besar daripada kekuasaan Allah di langit dan di bumi, untuk nak menambah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Yang ketujuh, Allah telah memberikannya kedudukan yang istimewa setelah Nabi Ibrahim percaya dengan ujian yang telah Allah berikan kepadanya, iaitu berupa sembelihan, dia kena sembelih anaknya sendiri. Allah kata wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kerana dia telah membenarkan
mimpi yang Allah telah berikan kepadanya itu, maka Allah akan ganjari dengan ganjaran orang yang baik. Yang ketujuh, Allah telah menyifatkan Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang siddiq, seorang yang sangat jujur, yang banyak membenarkan, yang tak ada cakap banyak dengan perintah-perintah Allah ni, dia akan membenarkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah tentang Nabi Allah Ibrahim, dia sesungguhnya adalah seorang yang nabi yang sangat membenarkan, iaitu yang sangat jujur. Kemudian antara kelebihan Nabi Ibrahim, Allah berikannya as-suhuf. Salah satu daripada macam kitab suci lah, yang kita pun tak tahu apa konten dia. Tapi Allah kata inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah kata Nabi Ibrahim ada suhuf, Nabi Musa juga ada suhuf. Yang kelebihan yang seterusnya iaitu Allah telah mengurniakan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Antaranya Allah telah menyejukkan api yang sepatutnya membakar Nabi Ibrahim itu. Allah kata qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api pun boleh jadi sejuk daripada membakar Nabi Ibrahim, dan kisah itu insya-Allah kita akan sebutkan pada siri yang akan datang. Allah juga telah memberikan persaksian bahawa Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, yang suci, yang bersih, yang tidak pernah mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Dan Allah telah menyifatkan Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang sangat taat, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Seorang qanit ni sebagai seorang yang sangat taat. Allah telah mempersaksikan dia adalah seorang yang mukmin. Banyak sangat pujian Allah kepada Nabi Ibrahim ni sebenarnya. Innahu min ibadinal mu'minin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah puji, Allah sebut apa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah telah, antara kelebihannya yang ke-15, Allah Azza wa Jal menjadikannya sebagai uswah ataupun teladan kepada orang-orang yang beriman. Apa Allah kata? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai satu uswah, satu teladan, kan, yang mana dia sanggup orang yang begitu gigih prinsipal dalam mempertahankan akidah, aku ini berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan Allah. Dan Allah juga menyifatkan Nabi Ibrahim ni sebagai seorang yang bersyukur. Allah kata syakiran li an'umih, dia adalah seorang yang bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan. Ijtabah wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian banyak lagi Allah kata Allah berikan dia kebaikan di dunia. Allah jadikan dia sebagai orang-orang yang saleh. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ini untuk nak membina atau memperbaharui binaan Kaabah tersebut. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Kemudian Allah telah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim ini dua anak yang menjadi nabi dan juga rasul, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Kemudian antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah nak jadikannya sebutan ataupun doa daripada kita untuk Nabi Allah Ibrahim. Kita akan menyebut tentang Nabi Ibrahim dalam salat kita, di dalam zikir pagi dan petang kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu antara zikir pagi dan petang kita ucapkan. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyatul akhir. Kalau tuan-tuan perempuan ada ingat,
Sebut juga tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah juga ada memberikan salam kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Itu satu kelebihan Nabi Ibrahim yang sangat-sangat tinggi. Kemudian Allah telah memberikan Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang fasih, sebagai seorang yang petah bercakap, menjadi dia jadi hujah yang very powerful. Allah kata wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Itu antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihi salam. Antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ada satu surah di dalam Al-Quran yang bernama surah Ibrahim. Pernah tahu tak? Dan kemudian antara kelebihan Nabi Ibrahim, Allah puji Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang sangat berani. Yang dia pernah kata macam mana dalam firman Allah, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. I didn't scare. Aku tak takut dengan apa yang kalian persekutukan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. How can I afraid of something yang tak boleh memberikan apa-apa manfaat dan mudarat sekalipun? Iaitu cabaran Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kemudian Allah ada sebut dalam Al-Quran antara kelebihan Nabi Ibrahim, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Tengok kalau kita tengok surah Al-Baqarah, tengok juzuk 1 dalam 2,5 muka yang terakhir surah Al-Baqarah juz 1, 2,5 muka yang terakhir juz 1. Kat situ kita akan tengok banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian mukjizat nanti kita insya-Allah akan ceritakan juga mukjizat Nabi Ibrahim. Antaranya setelah burung-burung itu dipotong, kemudian dipisah-pisahkan antara gunung-gunung, kemudian Allah hidupkan kembali burung-burung tersebut. Kemudian Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah melihat Nabi Ibrahim alaihissalam di syurga dikelilingi oleh ramai kanak-kanak. Dalam hadis riwayat Bukhari Nabi kata, wa amma ar-rajulu at-tawil alladhi fi ar-rawdah fa innahu Ibrahim wa amma al-wildanu alladhi hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Maksudnya dia kata, aku pernah melihat seorang lelaki yang tinggi di dalam syurga, dia adalah Ibrahim yang dikelilingi oleh banyak kanak-kanak yang mana mereka ini semua mati ketika masih lagi kecil. Dan kemudian Allah telah memberikan kelebihan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai satu nabi yang diingati oleh manusia selepas daripadanya. Okey, tak apa. Yang itu kita akan sambung insya-Allah selepas ini. Pada minggu akan datang kita tengok kita ada satu soalan. Assalamualaikum doktor, selama ini kita belajar Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, tapi ada ulama yang kata bukan 25, ada 24 je, tapi ada yang kata kurang lagi. Boleh terang kata ustaz siapa yang tetapkan 25 yang wajib diketahui itu? Baik. Kepada saudara yang bertanya tentang soalan itu, kalau ingat dalam kalau ada ikuti siri pertama kita, mungkin boleh tonton balik rakaman siri pertama kita tentang muqaddimah kita sebelum kita masuk tentang kisah para anbiya dan rasul ini, kita ada bincangkan tentang bilangan para nabi dan rasul. Okay. Kita ada sebut bahawa even dalam Al-Quran sendiri Allah Azza wa Jalla sebut ada sebahagian para nabi yang mana kami kisahkan kepada kamu, wa rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsushum alaik.
Ada rasul-rasul yang kami cerita pada engkau dan ada rasul-rasul yang kami tidak cerita pada engkau. Daripada mana datangnya 25 rasul ini? Sebab inilah 25 rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya ada dimension dalam Al-Quran, tetapi bilangannya ramai. Kan? Kita ada sebut dulu tentang berapa bilangan rasul, lebih daripada 300 orang. Bilangan Nabi lebih lagi ramai. Itu ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi beramai lagi para rasul yang kita tak tahu, tetapi yang ada disebutkan 25 ni apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Some kata 24 orang rasul, bukannya 25. Sebab itu pun kita ada mention sebelum ini. Kita ada mention tentang khilaf daripada di kalangan ulama. Adakah Nabi Adam alaihissalam adalah termasuk daripada kalangan rasul ataupun tidak? Sebab sebahagian ulama mengatakan bahawa Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan rasul yang pertama. Okay. So bila mereka mengatakan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama adalah berdasarkan kepada hadis yang kita pernah sebut sebelum ini, yang ketika manusia sedang meminta syafaat kepada Nabi Nuh, apa manusia cakap kepada Nabi Nuh? Anta awwalur rusul arsalahu Allah fid dunya. Yang mana engkau adalah seorang rasul yang pertama sekali diutuskan di dunia ini. So kalaulah kita ambil iktibar daripada sudut itu, maka kita ambil kira bahawa Nabi Nuh adalah rasul. Sebab rasul ini kita kena faham juga dari sudut definisi dan ta'rifan. Nabi Nuh diutuskan setelah manusia mula lari daripada syariat Nabi Adam. Mereka mula mempersekutukan Allah yang Maha Esa. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Manusia ni dulu satu umat. Daripada zaman Nabi Ibrahim ni masih lagi satu umat. Nabi Idris pun kita tak dengar, sebab dalam Al-Quran hanya sebut 2 ayat sahaja berkaitan dengan Nabi Idris alaihi salam. So kita tak tahu banyak tentang cerita Nabi Idris yang dikatakan namanya Khanuh. Jadi atas dasar itu ada yang kata bilangan rasul 23 orang, tak termasuk Nabi Adam dan Nabi Idris. Tetapi kalau nak kata bahawa Nabi Adam itu sebagai rasul, yang maksudnya Nabi Rasul ini atas ta'rifan dia diutuskan dengan membawa satu syariat yang baru. So mungkin dikatakan Nabi Adam ini daripada sudut dia menyampaikan syariat tersebut kepada anak-anak pinak dan cucu-cucunya. Tetapi Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutuskan setelah manusia ini mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Okey, terima kasih kepada yang mendoakan saya. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi kemudian ada yang tanya, Ustaz, apakah hukumnya kita pergi ke tempat-tempat begini yang telah ditimpa oleh azab oleh Allah? Ada orang kata kita tidak digalakkan untuk pergi ke tempat begini berdasarkan sirah Rasulullah berjalan cepat melalui tempat yang ditimpa azab ababil, betul ke? Soalan yang kedua, Ustaz Azhar itu ayah ke pakcik Nabi Ibrahim? Okay, tadi pun kita dah sebut bahawa Nabi SAW melarang umatnya untuk kita pergi ke tempat-tempat yang telah ditimpakan oleh azab. Nabi kata kepada para sahabatnya, aku khawatir kerana kamu juga akan ditimpa azab seperti mana mereka. Illa antakunu bakin. Kecualilah kamu masuk ke dalam tempat tersebut dalam keadaan menangis. Which is, if you want to go there, you have to kena ada perasaan untuk, jangan suka-suka lah, jangan pergi tempat-tempat macam tu gelak-gelak, senyum-senyum. Pergi tempat tu dengan seolah-olah kita risau bahawa Allah akan menurunkan azabnya di situ. Kita pergi ke situ dengan penghayatan sirah. Kita ingat balik kisah-kisah tempat-tempat yang diazab tersebut untuk kita mengambil pengajaran. Kalaulah kita melanggar perintah Allah juga, maka Allah juga boleh mengazab kita. Walaupun Allah Azza wa Jal, kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat ini, Allah tidak menyegerakan azab kepada kita umat ini. Itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat-umat sebelum Nabi SAW dulu, mereka ini akan disegerakan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab tu Nabi SAW bila masuk dia berjalan cepat, get up, get lost, tak mau. Diingatkan para sahabat tentang apa yang berlaku dan dia keluar. Ustaz, azab itu ayah ke pakcik Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, ini khilaf di kalangan para sejarawan Islam. Ada yang kata Azar itu walaupun dalam Quran kata wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, dia kata ab kat situ itu bermaksud pakcik, sebab memang ada asal daripada kata bahasa Arab yang ab itu bermaksud pakcik, tidak semestinya masuk ayah kandung. Misal kata bila Allah kata dalam Quran wa wasaina Ibrahim wa wasaina ada satu ayat yang Allah kata
abaika Ibrahim wa Ishaqa. Ya Allah kata tentang ayah kamu Ibrahim, Ishaq. Which is dalam konteks ab kat situ tu bukan semestinya ayah kandung, tetapi dia boleh juga merujuk kepada pakcik umpama. Dan itu juga yang dikatakan bahawa bila Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka, dimasukkan ayah Nabi itu merujuk kepada pakciknya iaitu Abu Talib. Dan ini tidak menyalahi dari sudut uruf ataupun tradisi orang Arab itu sendiri. Sebab tu kata Ibnu Kathir bahawa nama ayah Ibrahim adalah Tarikh. Cuma benda yang sangat-sangat lama, kita sukar untuk nak pastikan. Some ulama kata Tarikh itu adalah Azar, at the same place, at the same time. Maksudnya dia adalah gelaran kepada Azar itu sendiri. Wallahu ta'ala alam, dan Quran sebut dia adalah ab, maksudnya ia mestilah merujuk kepada someone is very close to our Ibrahim, yang menjaga Ibrahim. Kalau tidak, dia tidak akan dianggap sebagai ab. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, ada kata Ustaz, apakah kedudukan Nabi Idris jika Nabi Nuh merupakan Nabi pertama? Sebabkan kisah Nabi Idris ataupun Khanuh ini sangat-sangat sikit. Ini kita dah ceritakan kisah dia pada awal dulu. Kisah dia tu juga tidak panjang sebab tidak begitu detail. Dia dikatakan orang yang pertama menulis menggunakan pen dan sebagainya. Tetapi kisahnya tidak diperincikan banyak, baik dalam Quran ataupun daripada sumber-sumber Israiliyat itu sendiri. Banyak khabarnya dengan kaumnya itu tidak begitu dikenal pasti. Boleh jadi dia hanya meneruskan seruan, memperingatkan kepada kaumnya tentang apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ramai ulama bagi tahu bahawa kaum yang pertama sekali mengkufurkan Allah Azza wa Jalla iaitu kaum yang datang pada era Nabi Nuh alaihi assalam. Alright, kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang Nabi Ibrahim, yang tanya tentang bangsa Nabi Ibrahim itu semua, insya-Allah kita tunggu pada minggu yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.